perempuan. Selamat pagi, Dr. Saidatul. Okey, boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Okey, jadi saya teruskan untuk tujuan utama kita pada pagi ni adalah untuk taklimat berkenaan dengan perentasan praktikum. Ya. Jadi untuk makluman doktor, tuan-tuan dan puan-puan adalah dilantik oleh ketua jabatan masing-masing juga untuk membantu unit praktikum melaksanakan rentasan praktikum pelajar. Rentasan cemerlang. Jadi rentasan cemerlang untuk praktikum pelajar ni akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu ni lah. Jadi disebabkan ada kekangan masa yang terhad, lepas ni kita dah nak cuti raya. So kita terpaksa buat taklimat dalam atas talian dan dengan penyediaan dokumen-dokumen rentasan ni yang rencang menyebabkan kita ada masa terhad lah untuk menyampaikan maklumat kepada doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami gunakan platform Maya ni. Diharap dengan platform Maya ni dapat memberi penerangan yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan rentasan praktikum nanti. Kalau andai kata apa yang saya sampaikan ini ada kekeliruan, boleh tanya secara terus dalam Meet ni ataupun boleh jumpa terus saya di unit praktikum. Okey, jadi saya teruskan dengan pengenalan dulu pelaksanaan praktikum cemerlang. Okey. Jadi boleh nampak slide taklimat rentasan? Nampak. Saya perlukan feedback. Boleh. Boleh, okey, terima kasih doktor. Okey, taklimat. Okey, untuk taklimat pagi ni berkenaan dengan rentasan praktikum cemerlang. Jadi taklimat ni saya tujukan kepada perentas-perentas yang telah dilantik lah. Okey, lantikan perentas ini adalah atas persetujuan ketua jabatan juga. Atas persetujuan ketua jabatan. Di mana dalam mesyuarat unit praktikum yang lepas, ketua jabatan menghendaki pensyarah yang mereka pilih untuk menjadi perentas untuk merentas pelajar-pelajar teras mereka, teras ataupun elektif mereka, supaya dia capai matlamat rentasan tersebut. Jadi sebab itulah kami mempunyai kekangan calon perentas yang terhad dengan bilangan pelajar yang dicalonkan tinggi. Jadi dia ada kemungkinan perentas akan mendapat lebih daripada satu pelajar untuk direntas. Okey, jadi saya mulakan dengan umum dulu perkara umum rentasan ini. Okey, jadi rentasan ini akan berlangsung berkenaan dengan markah untuk mendapatkan markah bidang teras dan bidang elektif teras. Okey, jadi kenapa rentasan ini perlu dibuat? Sebab kita nak tentukan status pelajar tu memang betul-betul cemerlang. Jika markah teras dengan elektif mereka 90 ke atas, maka mereka perlu direntas oleh pensyarah lain. Sebab kita nak pastikan markah cemerlang itu betul-betul cemerlang dimoderasikanlah oleh pensyarah lain lah. Okey, jadi kedua-dua bidang teras dan elektif ini akan mencalonkan pelajar-pelajar untuk direntas cemerlang yang mendapat markah 90 ke atas. Okey, dan pelaksanaan rentasan ini akan dilaksanakan secara berasingan. Okey, di mana elektif dan teras akan buat asing-asing lah, mana markah 90 ke atas tu berasingan antara teras dan elektif. Okey, jadi jika masa rentasan ini didapati pelajar tidak mencapai tahap cemerlang, maka markah pelajar akan diturunkan kepada 89%. Okey, jadi seterusnya bagi markah 90 ke atas, sekiranya pelajar yang disedia mendapat markah 90 ke atas tetapi tidak dilaporkan untuk
sebagai calon cemerlang, maka kita akan turunkan terus markah kepada 89. Okey, jadi penilaian rentasan ni adalah muktamad. Okey, tujuan dia supaya kita dapat nilai positif dalam profession keguruan ni, dan kita pastikan apa yang kita berikan kecemerlangan pada pelajar tu adalah benar-benar cemerlang. Okey, valid lah maksudnya. Okey, seterusnya markah untuk bidang teras. Okey, yang ni bimbingan kaunseling saya skip sebab yang ni berkaitan dengan pelajar yang hanya ambil bimbingan kaunseling, tapi SEM ni kita tak ada. Okey, saya skip untuk bimbingan kaunseling. Okey, seterusnya proses rentasan. Okey, proses rentasan ni akan dilaksanakan oleh perentas-perentas dengan cara berikut, iaitu perentas perlu menghubungi pelajar yang direntas untuk menetapkan tarikh dan masa rentasan. Okey, saya galakkan perentas hubungi pelajar supaya dan tidak terus menerjah pelajar di sekolah, supaya pelajar lebih bersedialah untuk direntas. Okey, dan tak akan berlaku diskriminasi terhadap pelajar. Okey, ataupun mungkin pada masa berkenaan mungkin ada event yang menyebabkan pelajar tak boleh melaksanakan pada waktu-waktu yang berkenaan. Okey, kemudian perentas pertama. Perentas yang dilantik menjadi perentas pertama akan melihat pengajaran atau sesi kaunseling. Okey, kalau kaunseling lah akan melihat sesi pengajaran yang dijalankan oleh pelajar, manakala perentas yang kedua akan melihat dokumentasi. Okey, dokumentasi ni adalah RPH, portfolio dan apa-apa dokumen yang ada dalam e-portfolio pelajar ataupun portfolio fizikal jika pelajar sediakan. Okey, kemudian perentas pertama dan perentas kedua perlu hadir bersama-sama untuk melaksanakan proses rentasan. Okey, ini adalah prosedur di mana mesti ada kedua-dua perentas untuk merentas pelajar berkenaan. Dia tidak boleh dilaksanakan secara berasingan. Okey, tarikh rentasan akan bermula pada 10 April sehingga 19 April. Okey, 10 April bermakna hari inilah, tapi hari ini kita mulakan dengan taklimat dulu. Okey, selepas taklimat ni pensyarah boleh hubungi, perentas boleh hubungi pelajar-pelajar untuk menetapkan masa yang sesuai untuk rentasan. Okey, sehingga 19 April 2023. Kita tak cukup 2 minggu untuk rentasan sebab sekolah akan cuti berhari raya, cuti hari raya bermula hari Khamis. Okey, jadi tarikh akhir rentasan adalah 19 April. Okey. Jadi untuk rentasan ni kita unit praktikal menyediakan medium tertentu untuk komunikasi antara pengurusan dengan perentas. Okey, jadi kita dah sediakan satu pusat rentasan praktikal merupakan Google Site site ataupun tapak yang menjadi pusat rentasan praktikal. Dalam tapak ni akan ada maklumat berkenaan dengan rentasan. Antaranya adalah panduan rentasan, maklumat rentasan, taklimat rentasan, senarai perentas, memo lantikan perentas, dokumen untuk perentas dan penghantaran keputusan rentasan. Okey, yang ini adalah alamatnya, panjang ni, nanti kami akan blast dekat dalam grup WhatsApp. Okey, dan saya percaya semua perentas telah di-invite masuk ke dalam grup WhatsApp perentas cemerlang. Yang ini adalah medium komunikasi paling pantas kita, iaitu WhatsApp lah. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, kita akan blast dekat dalam grup WhatsApp ni. Okey, dan kita akan berkongsi. Cuma jangan berkongsi markah rentasan kat dalam grup WhatsApp sebab itu adalah rahsia, dan site ini juga adalah site rahsia, tidak boleh diberikan kepada pelajar. Okey, seterusnya dalam pusat rentasan praktikum ni ada senarai calon, borang lampiran E, rubrik rentasan, borang C dan borang lampiran A1. Okey, jadi boleh tengok dekat tapak tu nanti. Okey, dokumen yang perlu perentas isi adalah perentas pertama perlu mengisi lampiran E. Okey,
Lampiran E ini adalah borang rentasan yang akan merujuk kepada pengajaran pelajar. Jadi perentas perentas pertama akan menilai PDP pelajar, pelaksanaan PDP pelajar dan memberi markah tentang pelaksanaan PDP pelajar. Seterusnya perentas kedua. Perentas kedua akan isi lampiran C, okey, dan senarai semak pemantauan. Okey, yang ini akan merujuk kepada portfolio lah. Dan seterusnya borang-borang ini akan dibekalkan oleh unit praktikum dalam bentuk hard copy. Okey. Dan perentas perlu hantar bersama sampul surat yang telah disediakan dalam bentuk hard copy juga. Kat unit praktikum. Selepas selesai merentas, okey, dah dapat kata putus, berapa markah, dah lengkap semua borang, envelope yang ada borang-borang ni, perentas hantar ke unit praktikum. Okey. Dan kedua-dua perentas juga dibekalkan dengan borang lampiran A1 untuk tujuan tuntutan perjalanan. Okey, semua dokumen tersebut juga ada disediakan dekat tapak pusat rentasan tu. Dan untuk markah, untuk markah sekejap lepas ni saya akan cerita. Okey, ni sampul dia. Okey, sampul dia, dalam sampul, dekat sampul ni ada borang yang saya maksudkan tadi. Dan kemudian ada details tentang nama perentas, nama pelajar, nombor telefon pelajar, sekolah pelajar, teras pelajar. Dekat situ ada, dekat sampul tu ada diberikan. Okey, ada diberikan detailsnya. Jadi perentas boleh rujuk dekat sampul lah, untuk rujukan pantas. Okey, untuk detail yang lebih berkenaan dengan pelajar tu ada dalam slide yang dikongsikan nanti. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak pergi dekat site tu. Okey, seterusnya keputusan rentasan. Okey, apabila telah selesai membuat rentasan, sudah dapat kata putus, markahnya, okey, apa yang perlu perentas buat adalah menghantar borang rentasan tu paling lewat 5 hari lah selepas tamat praktikum. Tetapi yang ini lewat sangat, kalau nak hantar lagi awal tu lebih baik. Okey, tapi unit praktikum nak dapatkan keputusan pantas, maka kami perlukan perentas, salah seorang perentas, sama ada perentas 1 atau perentas 2 daripada teras, perentas 1 atau perentas 2 daripada elektif, menghantar keputusan rentasan dalam bentuk Google Form lah, dalam Google Form ni. Supaya kami dapat markah terus, tahu detail berapa markah pelajar selepas direntas. Okey, dan kami boleh maklumkan kepada sama ada perentas elektif ataupun perentas teras. Okey. Jadi Google Form ni tujuan dia untuk masukkan markah saja. Borang yang hard copy tu kena hantar terus ke unit praktikum. Okey, perlu tak scan borang? Tak perlu. Okey. Seterusnya keputusan bercetak perlu dihantar ke unit praktikum menggunakan sampul yang disediakan dan status dokumen adalah sulit. Okey, bila dah sulit ni maksudnya jangan dedahkan markah ni kepada mana-mana pelajar ataupun mana-mana pensyarah ataupun mana-mana perentas. Okey, saya highlightkan jangan dedahkan markah. Okey. Seterusnya pematuhan perentas terhadap status sulit. Perentas tidak dibenarkan untuk memberitahu markah rentasan kepada pelajar yang direntas ataupun pelajar-pelajar Puan Datuk tak dengar. Puan Datuk tak dengar. Off, mute tu, mute tu. Tak dengar, tak dengar. Puan Datuk tak dengar, tak dengar. Mic tutup tu. Buka mic, buka mic. Hello, okey. Dengar tak? Okey, okey. Okey, tadi semua tak dengar yang saya cakap tadi. Tak dengar. Okey, saya teruskan yang sampai slide ini. Okey, pematuhan terhadap status sulit. Okey, perentas tidak dibenarkan untuk memberitahu markah rentasan kepada pelajar-pelajar yang direntas ataupun pelajar-pelajar lain
Dan kemudian markah juga tak boleh disebarluaskan kepada perentas-perentas lain ataupun pensyarah-pensyarah lain, sama ada dia penyelia ke ataupun rakan sejawat ke, tak boleh. Ya, markah ni adalah rahsia. Okey, keputusan rentasan adalah muktamad, tiada penilaian semula kecuali dengan kebenaran pengarah. Okey, perentas perlu merahsiakan medium rentasan yang kita gunakan dan bahan-bahan yang berkaitan, terutamanya melibatkan markah pelajar. Okay, pelanggaran terhadap pelaksanaan status to date akan menyebabkan perentas perlu memberikan surat tunjuk sebab dan markah rentasan akan dibatalkan. Okey, jadi saya harap perentas dapat mengamalkan integriti dalam menguruskan rentasan praktikum ini. Okey, markah adalah status sulit, jadi tidak boleh dipaparkan kepada mana-mana individu lain. Okey, itu saja untuk taklimat berkenaan pengenalan rentasan ni. Okey, sebelum saya pergi kepada sesi soal jawab, saya nak merujuk kepada apa yang saya maksudkan sebentar tadi adalah tapak. Okey, tapak rentasan itu. Okey, yang ni adalah berkenaan dengan keputusan pencalonan cemerlang. Okey. Saya bagi overview tentang apa yang kami dapat pencalonan cemerlang tahun semester ni. Okey, seramai 166 pelajar, jumlah yang dicalonkan adalah 49 orang, yang lulus pencalonan 42 orang dan gagal pencalonan 7 orang. Okey. Dan untuk mengikut teras pula, teras BM 25 dicalonkan, 20 lulus pencalonan. Okey, lazimnya lulus pencalonan ni disebabkan oleh dokumen lengkap, markah mengikut piawai. Okey, yang gagal ini adalah disebabkan oleh kemungkinan status pencalonan oleh salah satu teras ataupun elektif tidak lengkap. Okey. Seterusnya TESOL 13, lulus 13, bahasa Cina 3, lulus 2, teras Tamil 8 dan lulus 7. Jadi yang bahagian bawah ni lulus pencalonan ni akan direntas. Okey. Jadi untuk teras BM 20 orang pelajar akan direntas, TESOL 13 orang pelajar, bahasa Cina 2 orang pelajar dan bahasa Tamil 7 orang pelajar. Okey. Seterusnya ke bahagian slide tadi. Okey, tapak rentasan cemerlang tu. Okey, ini tapak rentasan cemerlang. Okey, dekat tapak rentasan cemerlang ni ada panduan rentasan, ada maklumat rentasan praktikal. Okey, ada maklumat rentasan, taklimat rentasan. Taklimat hari ni akan muat naik kat dalam tapak ni juga. Dan seterusnya untuk senarai perentas, okey, memo lantikan, dokumen perentas, dokumen utama untuk perentas kedua dan penghantaran keputusan rentasan. Okey, jadi untuk panduan rentasan, doktor, tuan-tuan, perempuan boleh baca kat sini. Maklumat rentasan juga. Okey. Okey, seterusnya taklimat rentasan. Taklimat rentasan akan dipaparkan dalam bentuk video. Maknanya taklimat hari ni saya akan letakkan di slide ini. Okey, untuk senarai perentas. Senarai perentas boleh klik pada hyperlink yang diberikan. Akan dipaparkan kepada window ni lah Okey. Dekat dalam paparan ini, doktor, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok perentas. Bahagian atas ni adalah menu dia. Perentas, keputusan rentasan, maklumat pelajar, borang rujukan teras, borang rujukan elektif. Okey, jadi untuk perentas, okey. Bahagian bawah ni adalah senarai, perentas pertama, perentas kedua, nama pelajar, unit dia. Bidang dengan elektif dia. Bidang teras dan bidang elektif dia. Okey, jadi untuk memudahkan perentas mencari nama mengikut nama masing-masing, okey, boleh klik pada bahagian yang drop down menu ni
Okey, contohnya. Contohnya Dr. Hajah Fatimah. Okey, type nama, nanti akan keluar Dr. Hajah Fatimah only. Okey, tick only dan klik pada tapak, luar tapak ni. Okey, nanti akan keluar Dr. Hajah Fatimah akan menjadi perentas pertama untuk merentas pelajar bernama Nurul Anis dan Khairul Nadiah. Okey. Yang ini adalah cara untuk menggunakan untuk mendapatkan data-data berkenaan dengan nama pelajar. Okey, untuk maklumat pelajar boleh ambil dekat sinilah. Maklumat pelajar. Okey, Dr. Hajah Fatimah tadi kan? Fatimah only. Okey, jadi ni ada maklumat dia. Nombor telefon pelajar, sekolah mana. Okey. Dan kemudian untuk borang rujukan pun ada dekat sini. Borang rujukan. Okey, kalau nak tengok PR1 teras, PR2, PR bersama RPP. Ni untuk rujukan lah. Okey. Seterusnya, menu untuk keputusan rentasan. Okey, apabila pensyarah perentas mengisi Google Form, akan terus direct kat sini dilaporkan keputusan rentasan. Jadi ruang ini boleh digunakan oleh perentas elektif ataupun perentas teras untuk melihat sama ada dia boleh ataupun dia perlu untuk merentas elektif atau terasnya. Maksudnya kita nak tahu dia status dia lulus ke ataupun gagal ke. Kalau dia dah tahu gagal, so katakan teras gagal untuk Yazni. Jadi automatik perentas elektif terus tak perlu hadir. Jadi ini tujuan dia, Google Form itu disediakan supaya maklumat terus dapat hantas. Okey. Setakat ini itu saja mengenai platform yang kita gunakan untuk rentasan ini. Selain itu kita ada medium WhatsApp lah. Okey. Jadi saya teruskan kepada section seterusnya iaitu sesi soal jawab. Jadi jika ada persoalan nak tanya boleh terus bertanya kepada saya. Selamat pagi Pak Saidul. Boleh Pak sikit Doktor. Ya, Dr. Segar. Nak tanya dua-dua major dengan minor ni dia kena cobakan kan? Katakan salah seorang perentas yang katakan minor sudah pergi dululah. Ya. Bagi dia tak lepas. Jadi major tak perlu pergi kan? Betul. Jadi kita nak tunggulah mana yang pergi dulu. Okey. Sebab tu saya maklumkan tadi kena guna yang ni kena guna keputusan rentasan ni. Dekat sini doktor boleh tengok sama ada minor dah pergi ke belum. Okey, kalau dah pergi biasanya dia akan keluar kat sini lah. Okey. Dia akan keluar kat sini dah direntas, belum direntas, lulus ke gagal ke. Kalau lulus dia color hijau, kalau gagal color merah. Dia lebih kurang macam ni lah nanti dia akan keluar. Lebih kurang macam ni. Dia lebih kurang macam ni. Okey? Okey. Terima kasih. Tapi dengan syarat lah kena kerjasama semua perentas juga untuk isi Google Form. Lepas dia pergi rentas, terus isi Google Form. Baru maklumat tu dapat dengan pantas lah. Okey, Google Form tu saya tak tunjuk lagi. Nanti saya tunjuk Google Form Okey, ni Google Form tu berada di bahagian bawah sekali. Site ni, okey. Klik Google Form ni. Okey, penghantaran markah rentasan praktikum. So, masukkan email. Okey, kategori katakan teras. Okey, tarikh rentasan contoh hari ini.
Okey, masukkan nama perentas. Okey, contoh Dr. Hasnah. Perentas kedua contoh Dr. Shan. Contoh Okey. Kemudian masukkan. Yang ini hanya diisi oleh salah seorang. Sama ada perentas pertama atau perentas kedua. Untuk teras, perentas pertama atau perentas kedua untuk elektif. Salah seorang je isi. Okey, contoh Aisyah Radiah. Okey, masukkan jumlah markah rentasan. Katakan dia dapat 89 sahaja. Okey, tekan next. Okey, ni ada pengesahan. Kemudian tekan submit. Okey. Tekan submit dan kemudian nanti dia akan automatic lah, nanti dia akan update dekat yang ni. Dia akan update kat sini. Okey, tapi dia ambil masa jugalah. Dia ambil masa untuk update. Tadi Aisyah Radiah kan, dia ambil masa lah untuk update. Dalam 10 minit macam tu lah. Dia punya delay dalam 10 ke 8 ke 10 minit lah. Okey, lagi ada soalan tak? Assalamualaikum Puan Sedatul. Ya, Doktor. Tadi dah ditunjukkan Google Form untuk isi markah tu kan? Ya. Okey, jadi kalau saya sebelum ni dalam Google Form tu terus ada link untuk hantar borang. Ya. Kenapa? Sebab kita masa dah singkat, kalau nak cepat lah kan. Tak perlu kita hantar yang soft copy saja. Borang tu terus link, tak payah hantar yang hard copy tu. Okey, sebab kami bagi envelope tu. Jadi borang tu dalam envelope, doktor terus isi je dalam envelope. Taklah kalau kata nak lagi cepat lah, maknanya dengan soft copy tu, dengan markah, dengan borang soft copy tu rasa lagi cepat lah daripada hantar borang hard copy tu. Boleh, saya sebenarnya saya memang suka soft copy, tapi masalahnya ada jugalah perentas-perentas yang tak suka. Jadi saya tak nak membebankan lah. Sebab nanti dia kata dia dah isi, lepas tu dia nak kena scan pula. Jadi itulah, tu masalah tu lah. Ataupun macam mana, nak persetuju nak hantar soft copy ke semua? Tak, sebelum ni pakai soft copy je borang tu kan? Sebelum ni senang hard copy. Setuju soft copy je. Sebenarnya ada ramai yang pilih Soft nak copy, hard soft copy. Soft. Puasa ni kena soft kan Ustaz? Tak, saya rasa elok macam ni dah nak buat macam ni cukup lah, betul. Okey dah tu. Kita sebab saya tak nak membebankan lah pensyarah kan. Nanti kan pening kepala pula nak buat soft copy lah pula. Ataupun nanti saya letak macam ni lah doktor. Saya letak pilihan lah. Siapa nak hantar soft copy, dia hantarlah soft copy dalam ni. Kalau tak, dia skip lah. Boleh? Okey. Boleh. Kita pakai. Maksudnya borang, maaf Puan Sedatul. Maksudnya borang kalau macam dulu kan kita ada borang yang memang soft copy. So kita masukkan tanda tangan je kat situ yang macam dulu. So kita tak payah nak scan-scan. Ni kan? Yang dulu dan kita tak perlu scan. Boleh? Ambil kat sini download boleh? Yelah, tanpa maksudnya kita just isi tanpa perlu kita scan. Yelah, kalau scan tu yang mengambil masa sebenarnya. Sebab kalau ada yang dia IT literature literatur kan dia okey tak apa, tapi ada yang tak suka, dia tak suka hard copy kan. Jadi kami sediakan itulah, tapi kami macam ni lah, saya buat dua pilihan lah, saya tak nak membebankan. Maksudnya tu Puan Sedatul, kalau dah hantar soft copy tu tak payahlah print dah kan? Tak payah print, memang tak payah print sebabnya kami dah sediakan envelope. Dekat sini kan, saya dah maklumkan kita sediakan envelope. Envelope ni ada borang tu, jadi tak payah print. Bawa lah envelope ni ke sekolah untuk merentas. Tak, maksud saya tadi, kalau dah isi soft copy macam kata Ustaz tadi, borang yang dalam envelope tak isi lah kan? Tak payahlah kalau dah isi yang soft copy tu tak nak pakai borang ni tak apa. Tak ada masalah. Okey, faham. Okey, ada soalan lain?
link untuk masuk ni Puan Sedatul, saya rasa elok masukkan dalam WhatsApp group. Ya je. Ni. Ni link dia. Okey. Pautan ini akan dikongsikan dalam WhatsApp Perentas Cemerlang. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Puan Sedatul, Ya, link ni memang tak boleh di-search oleh student tak boleh search. tak ada saya. Okey. Okey, tak apa. Sebab So, ni confidential. yang rapat masuk dia. Ni confidential. Ni apa? Okey. Okey, lagi? Ada soalan lain? Okey, dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi jika tak ada apa-apa persoalan, saya tutup dulu taklimat rentasan praktikum ni pada pukul 11.34. Jadi perentas-perentas boleh mulalah gerak kerja untuk mendapatkan dokumen-dokumen ataupun apa tindakan awal yang penting untuk dilaksanakan. Okey, sekian dulu. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan, dan sekiranya ada apa-apa persoalan boleh datang ke unit praktikum untuk kita berbincang. Okey, sekian. Terima kasih semua di atas kehadiran hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.